Hai guys, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Zulaikha Roslan. Sebelum tu, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Maaf sebab lama tak update video. Memang sepanjang bulan puasa, kesihatan kurang baik dan sedikit rushing. Tak sempat nak edit video ke apa. Selepas berfikir panjang, saya decide macam tak apalah, kita cuti je video daripada kita update video, tapi video performance kurang bagus. Betul tak? So, untuk cerita pertama, selepas saya bercuti panjang ni, saya bawakan kepada anda kisah seram mengenai pengalaman ketika berpantang. Tapi sebelum tu, dua kisah yang pertama ni memang dah diceritakan dekat saya agak lama. Patutnya cerita ni saya nak post sebelum cuti raya hari tu, tapi disebabkan tak sempat nak edit video, so saya decide nak post pada hari ini. Lagi satu kisah yang saya nak bawakan dekat anda merupakan sebuah perkongsian daripada TikTok. Maknanya kisah ni saya kira macam cover story lah. So tak payah buang masa, jom kita mulakan untuk cerita pada video kali ini. Pengalaman pertama ni merupakan pengalaman daripada Fatimah sewaktu dia berpantang anak sulung. Kira baru lagi bulan 8 tahun lepas. So dia admit ward awal sebab dia ada masalah dengan kandungan dia pada masa tu. Dan masa tu dia baru saja 35 minggu lah. Seminggu dia warded, akhirnya doktor decide nak induce dia dan dia akan bersalin secara normal sekiranya induce tersebut berjaya lah. Dan Alhamdulillah dipermudahkan urusan dia berjaya bersalin secara normal. Berat baby normal, dia kata 2.67 macam tu, tapi disebabkan dia bersalin pada 36 minggu, jadi baby dia tu dikonsider sebagai baby pramatang. Dan pada masa yang sama, baby dia ada masalah jaundice yang boleh dikatakan agak tinggi. Chance untuk Fatimah ni balik setelah dia melahirkan anak dia pada masa tu agak tipis. Dia dah ditahan ward seminggu sebelum bersalin, jadi dia mengharapkan lepas dia bersalin tu dia boleh terus balik, tapi tak boleh juga disebabkan anak dia pramatang dan juga ada masalah jaundice. So mula-mula dia warded, dia duduk kat satu ruangan, ada 8 orang dalam satu ruangan tersebut, tapi disebabkan dia dah bersalin, so dia dipindahkan ke bilik yang paling hujung, yang mana dalam bilik tu hanya ada 2 buah katil saja. Hari pertama dia dengan baby tu keadaan masih lagi okey lah, baby macam tak banyak kerena, mungkin sebab baby pun baru je keluar kan, so baby macam diam, tidur kan. Tapi lepas dia berpindah ke bilik yang belakang tu, masa ni dia kata dugaan memang agak kuat lah untuk dia. Hari yang pertama dia duduk tu, baby dia dah mula meragam, baby dia dah mula menangis, langsung tak boleh nak letak, dia kata. Tak tahulah, mungkin tak cukup susu ke apa, sebab baby dia kena duduk bawah lampu kan, baby dia kan jaundice kan. So dia kata baru je letak 5 minit baby dia mengamuk, baru je letak baby dia mengamuk. So masa ni memang dia rasa macam stres sangat, tertekan yang teramat sangat. Baby dia tak nak diam, letak je menangis, tapi kalau diangkat nurse pula marah sebab tak nak letak bawah lampu. So masa ni dia kata dia memang stres, dah lah tak cukup rehat, tak cukup tidur, dia keseorangan pula. Bilik ujung tu dia macam bilik persinggahan je tau. So kira macam masa dia mula-mula masuk tu ada orang masuk, adalah ibu dan anak masuk, tapi tak lama lepas tu diorang keluar, macam sekejap je diorang masuk, diorang dah keluar. So tinggallah dia sendirian untuk malam-malam yang berikutnya. Tak cukup rehat, anak dia menangis. Dia dapat rehat sekejap je kalau husband dia datang tengah hari tu kan. Kalau husband dia dah balik, memang dia lain lah, jadi dia memang tak cukup rehat lah kan. Dia kata tak dapat tidur tu satu hal, anak melalak pun satu hal, anak tak cukup susu pun satu hal. So dia kata macam tu. Kiranya benda ni ongoing sampailah ke malam yang keempat. Dia nampak sedikit lesu, so nurse ambil anak dia. Kemungkinan besar nurse susukan anak dia dekat kaunter sana tu. Nurse dah siap susukan, nurse hantar dekat dia dan anak dia memang tidur lena sangat sampailah ke malam. Dan masa ni pun si Fatimah pun dapat tidur. Dia kata memang dia tidur nyenyak sangat. So dia tak sedar berapa lama dia tidur, daripada pukul berapa dia tidur, tiba-tiba dia dengar anak dia bangun, anak dia menangis lah. So masa ni dia kata setelah beberapa hari tak cukup tidur, memang berat sangat mata nak buka tau. Memang macam tak boleh nak buka mata sangat walaupun dia dengar anak dia menangis. Tapi dia gagahkan diri dia juga nak buka mata dia pada masa tu sebab nak pujuk anak dia kan. Anak dia menangis, dia nak pujuk kan. So dalam keadaan yang mamai, yang terlampau mamai, dia buka mata dia pelan-pelan, berkelip-kelip macam tu. Okay, korang tahu kan kalau kita baru bangun tidur, kita buka mata kita slow-slow macam tu, of course lah kita boleh nampak sekeliling kita dalam keadaan kabur. Betul tak? So dia buka mata ni, dia tengok ke arah baby cot, dia nampak ada seseorang yang sedang pujuk anak dia sambil tepuk-tepuk anak dia macam ni.
macam tu dia kata. Dia nampak ada seseorang dekat baby cot anak dia tengah tepuk anak dia sambil pujuk anak dia. So disebabkan dia ni memang dalam keadaan yang tak berapa nak larat dan dalam keadaan yang memang terlampau ngantuk, dia pun tutuplah mata dia balik sebab dia dah rasa lega ada orang tolong pujuk anak dia, walaupun dia tak tahu siapa yang tengah pujuk anak dia tadi. Dia tak tahu pun siapa yang tengah pujuk ni, tapi disebabkan dia lega ada orang tengah pujuk anak dia, dia pun tutupkan mata dia dan nak tidur lagi. Sehinggalah tiba-tiba tak lama lepas tu dia terdengar anak dia menangis lebih kuat daripada tangisan yang awal tadi. Mula-mula anak dia nangis macam okey lagi, but bila dia dah tutup mata macam nak sambung tidur, tiba-tiba anak dia menjerit dan menangis lebih kuat daripada tadi. Sini dia memang dah tersedarlah sepenuhnya, dah terkejut lah kan sebab anak dia menangis kuat macam tu, macam kena rotan pun ada. Dia pun bangun dan tersedarlah sepenuhnya. Bila dia tengok dekat arah baby cot, anak dia tengah menangis, dan masa ni dia kata memang tak ada sesiapa pun yang berada dengan anak dia pada masa tu. Kalau orang baru keluar, dia boleh nampak orang tu baru keluar sebab bilik dia tu ada 2 pintu yang orang tu kena lalu, barulah orang tu boleh keluar berjalan pergi ke arah mana-mana lah. Ini dia kata dia memang tak nampak sesiapa dengan anak dia, sedangkan tadi masa dia tengah mamai memang dia nampak ada seseorang yang tengah pujuk anak dia pada masa tu. Sampai hari ni dia tak tahu siapa yang pujuk anak dia pada masa tu. So itu perkongsian seram daripada Fatimah sewaktu dia berpantang di hospital tahun lepas. Kisah yang berikut ni merupakan perkongsian daripada Su, dan kisah ni sewaktu dia berpantang anak kedua. Masa dia berpantang anak pertama, tak ada pula dia kena apa-apa gangguan. Jadi dia memang terkejut waktu dia terkena gangguan sewaktu berpantang anak yang kedua ni. Dia berpantang anak kedua dekat rumah mak dia. Anak pertama pun sama dekat rumah mak dia juga. So dipendekkan cerita, sewaktu dia berpantang, dia tidur dekat ruang tamu. Sebab ruang tamu kan lebih selesa, lebih luas kan. Senang kalau mak dia nak datang, nak tolong dia, nak bantu dia apa-apa kan. Rumah dia tu ada tanah yang mak dan ayah dia buat kebun kecil-kecilan, tapi disebabkan mak dengan ayah dia dah tua, tak larat juga nak buat nak berkebun lagi. Jadi diorang adik-beradik sepakat nak renovate rumah mak ayah dia dan jadikan bahagian belakang tu lebih luas, kira depan papan, belakang ni batu. Dan bila mak dia tengok keadaan rumah tu macam lebih selesa kalau bahagian yang batu tu dijadikan ruang tamu, jadi mak dia tukar ruang tamu daripada bahagian hadapan yang papan tu kepada bahagian belakang yang baru sahaja direnovate. Sewaktu berpantang ni, kiranya walaupun si Su ni berpantang dekat rumah mak dia, tetapi dia berpantang di sebuah ruangan yang berbeza. Masa ni dia dah berpantang lebih kurang 2 minggu juga. Dia kata mak dengan ayah dia keluar pergi kenduri doa selamat pada masa ni. Jadi tinggallah dia dengan husband dia. So sekitar pukul 9 malam macam tu, dia kata dia rasa lapar tau. So dia minta tolonglah husband dia ambilkan makanan untuk dia. Dan kebetulan pula masa ni, masa dia suruh husband dia ambilkan makanan, anak sulung dia berak. Jadi husband dia kata, tunggu kejap, abang panaskan lauk, sambil-sambil tu abang settlekan anak jap. Kiranya dalam duk dia nak tunggu husband dia settle uruskan anak sulung dia yang tengah berak ni, Su ni pun tertidur. Dia kata lena jugalah dia tertidur masa tu, sampailah dia rasa ada orang tepuk dia seolah-olah nak kejut dia bangun. Macam orang yang tepuk kaki dia tu, tepuk dalam keadaan yang sangat-sangat ganas tau. Kalau husband kita datang kejut, mestilah dia kejut, sayang, lembut je kan, sayang macam tu. Orang yang datang kejut dia ni mencengkam kaki Su sambil dia goyangkan kaki Su macam tu, dan mulut dia tak bersuara. Su ni pula masa dia tengah tidur macam tak adalah nak fikir apa-apa kan. Bila kita rasa macam kaki kita digoncang, mestilah kita terus bangun kan, buka mata kita. Sekarang ni kan, bila dia buka mata, yang ada dekat depan dia bukan husband dia tau, tapi seorang nenek tua yang memang buruk sangat muka. Dia kata memang buruk yang teramat sangat. Dan masa ni si Su memang dah ketakutan. Dia teruslah jerit panggil husband dia. Husband dia yang masih lagi tengah uruskan anak tadi terkejutlah, terus berlarilah dapatkan Su. Sini Su memang dah menangis, memang teruk sangat dia kata dia menangis pada masa tu. Orang yang kejut dia tu bukan husband dia, tapi seorang nenek yang sangat-sangat tua dan sangat-sangat buruk rupa dia. Dan mujurlah tak lama lepas tu ayah dengan mak dia balik, bagi dia minum. Masa ni memang dia sedikit tenang, walaupun dalam keadaan yang memang boleh dikatakan ketakutan lagi lah pada masa tu. So kalau nak diikutkan cerita kan, bahagian belakang tu dulu kebun. So dekat kebun tu dulu
pokok yang paling banyak adalah pokok pisang. Diorang kata masa kecil-kecil dulu diorang biasa ternampak pontianak dekat pokok pisang tu. Tapi dia tak pasti yang kejut dia tadi adakah pontianak ataupun sebaliknya. Cuma dia kata bila dia buka mata, dia nampak orang yang kejut dia tu memang seorang nenek tua yang sangat-sangat tua dan sangat-sangat buruk wajah dia. So itu sahaja pengalaman yang dikongsikan oleh Su ketika dia berpantang anak dia yang kedua. So cerita yang last ni macam yang saya cakapkan tadi, perkongsian daripada TikTok. Sebab kebetulan saya tengok TikTok kan, ada nampak perkongsian ni. Dia ceritakan mengenai pengalaman dia diganggu semasa berpantang. Dia berpantang dekat rumah keluarga dia lah, dan masa dia berpantang dia duduk dekat ruang tamu dekat sebelah tingkap. Kiranya dekat sebelah tingkap tu sepatutnya ada sebuah meja kopi, tapi disebabkan dia berpantang kat situ, jadi meja tu dialihkanlah untuk kemudahan dia berpantang. Dia discharge daripada ward hari Khamis. Masa dia discharge, baby masih lagi ditahan di ward kerana jaundice. Kiranya kejadian seram ni berlaku dekat dia pada Khamis malam Jumaat lah. So dia kata lepas je jam 7 malam dia terus tertidur sebab dia kata memang penat yang teramat sangat. Dia tersedar sekitar jam 1 pagi dan masa ni dia kata dia keseorangan. Tak ada siapa-siapa pun yang teman dia pada waktu tu. Dan dia tersedar pada masa ni pun sebab dia terdengar ada bunyi orang mencangkul daripada luar tingkap. Sebab dia duduk dekat ruang tamu sebelah tingkap kan, so dia boleh dengar bunyi tu daripada luar tingkap. So awalnya dia fikir yang tengah mencangkul ni mak dengan suami dia. Sebab apa? Sebab nak tanam uri. Tapi lama-lama tu dia rasa macam pelik. Sebab bunyi ni dia sekadar dengar bunyi orang mencangkul tanpa bunyi sebarang percakapan ke apa. Sebab kalau ikut logik, bila ada dua orang mestilah ada percakapan kan. Tapi dia tak dengar apa-apa bunyi berborak pun. Dan dia dah rasa dah, masa ni dia dah rasa dah bukan mak dengan suami dia ni. Tapi disebabkan tak nak panjangkan cerita, so dia pun sambung tidur. Dan keesokan harinya, nak sedapkan hati, dia pun tanya jugalah dekat mak dia kan. Dan mak dia cakap memang bukan mak dia pun yang tengah mencangkul malam tu. Cerita yang konon-kononnya dia terdengar bunyi cangkul ni sampailah dekat pengetahuan ayah dia. Dan ayah dia cakap rupa-rupanya ayah dia juga selalu terdengar bunyi orang mencangkul. Sekadar mendengar bunyi, kiranya ayah dia kata memang selalu juga dengar bunyi orang mencangkul, tapi tak nampak pun siapa yang tengah mencangkul. Dia kata bunyi cangkul ni datang daripada sekitar pokok bulo, yang mana kalau ikutkan kedudukan pokok bulo tu memang agak berhampiran lah dengan tempat dia berpantang pada masa tu. Mengikut cerita nenek moyang dia, rumah dia ni sebenarnya ada penjaga. Sebelum dia bersalin, ayah dia dah sempat pagar dah rumah tu. Mungkin sebab tu jugalah dia kata dia hanya dengar bunyi tapi tak nampak apa-apa. Selain daripada dia dengar bunyi cangkul tu, ada satu malam tu dia kata dia terdengar macam seakan-akan suara ayah dia memanggil dia. Tapi dia kata masa tu dia tahu yang ayah dia tengah outstation. Dan suami dia pula dah start kerja shift malam pula pada masa tu. Jadi masa dia dengar ni, dia kata dia memang tak sahut sebab dia dah tahu dah ayah dia pergi outstation lah, dia kata. So itu perkongsian daripada Chah mengenai pengalaman dia ketika dia berpantang. So itu je perkongsian cerita untuk video pada kali ini. Macam biasa, apa sahaja perkongsian anggaplah sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlampau taksub sebab kebenaran dia masih lagi milik Yang Maha Esa. Sampai kita jumpa on the next video. Jangan lupa like, share dan komen. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi stay tune.